Okey, selamat pagi. Salam Jumaat kepada semua ahli akrab Majlis Akrab Kebangsaan. Okey, pagi ni saya dengan Cik Effendi selaku Setiausaha Agong Majlis Akrab Kebangsaan ingin buat uji cuba untuk kita orang buat live future plan untuk live streaming di FB Mark. Okey, saya jemput Cik Effendi untuk uji cuba apa-apa isu beliau yang boleh kongsikan pagi ni. Terima kasih kepada Ros, Setiausaha Kerja Mark atas usaha untuk kita merealisasikan program online bagi Majlis Akrab Kebangsaan. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ahli akrab dan juga penonton di luar sana, apa yang kita buat pada pagi ini adalah uji cuba. Maksudnya kita nak melihat sejauh mana kita boleh gunakan saluran FB Live ni melalui StreamYard ni untuk manfaat ahli akrab bersama. Jadi ini bukan rancangan yang betul-betul walaupun live kan, tetapi untuk kita lihat. Tetapi saya ambil kesempatan ini untuk berkongsi sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin boleh dimanfaatkan. Okey, untuk pagi ni, di pagi hari ni hari Jumaat, di pagi Jumaat yang mulia ni, saya nak share sedikit tentang pandangan. Kita selalu berbicara tentang pandangan. Apa pandangan anda? Apa pandangan tuan tentang perkara ni? Apa pandangan tuan tentang isu ni? Apa pandangan tentang keadaan semasa? Apa pandangan tentang isu-isu yang COVID-19 dan sebagainya? Okay? Bila kita bercakap tentang pandangan, orang yang akan membagi pandangan tersebut akan melihat dari sudut pandangnya sendiri. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu, berdasarkan latar belakang yang dilalui. Jadi, secara ringkasnya ada 4 sudut pandangan. Ada 4 sudut berkaitan dengan pandangan yang mungkin saya nak berkongsi pada hari ini. Tetapi sebelum kita berbincangkan tentang 4 sudut pandangan tersebut, mungkin saya boleh berkongsi beberapa senario untuk kita boleh memahamkan tentang perkara ini. Okey, yang pertama sekali, kita ambil satu senario tentang laut. Okay? Sebuah lautan. Bagaimana pandangan-pandangan orang tentang lautan tersebut. Okey. Yang pertama adalah kita pandangan biasa. Pandangan di kalangan orang-orang biasa. Orang biasa-biasa macam kita ni pergi ke laut, pergi ke pantai, tengok laut. Apa yang kita tengok di laut? Biasanya kita tengok air lah. Kan? Air mungkin pada masa tu ada pemandangannya, sunset ke, sunrise ke, mungkin ada buih-buih laut, ada sampah sedikit di mukaan laut. Dan setiap orang yang pergi ke laut tu, pergi ke pantai tu dia buat apa? Mungkin untuk merilis tension, mungkin untuk melihat keindahan ciptaan Tuhan. Itu yang dia dapat. Selepas dia melihat laut tersebut, ambil gambar sebagainya, dia balik. So dia dapat apa yang dia nak. Kan? What you see is what you get. Dapat. Itu pandangan orang biasa. Tetapi laut, bila dilihat oleh nelayan, dia lebih daripada apa yang kita pandang. Maksudnya, bila nelayan pergi ke laut, dia tidak hanya melihat laut tersebut sebagaimana orang biasa lihat, tetapi dia nampak laut itu adalah pejabat dia. Laut itu adalah tempat dia mencari rezeki. Di dalam laut itu terdapat ikan, terdapat udang, terdapat ketam, terdapat hidupan-hidupan laut yang boleh diperolehi untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan. Dan bila dia dapat hasil laut tersebut, dia balik dijual, dia boleh gunakan untuk menyara kehidupan dia. Ataupun dia boleh menggunakan sendiri hasil-hasil tangkapan itu untuk meneruskan kelangsungan hidup. Itu pandangan laut dari segi, dari aspek mata pemerhatian ataupun pandangan seorang nelayan. Tengok berbeza, pandangan kita yang pergi berkelah ataupun bercuti melihat laut semata-mata, itu yang kita dapat. Tetapi nelayan, dia dapat ikan lagi. Sebab dia nampak laut itu sebagai tempat dia mencari rezeki. Yang ketiga, laut bagi pandangan seorang pencari mutiara. Penyelam mutiara. Penyelam mutiara dia bukan lihat permukaan saja. Dia tak peduli dengan apa ikan yang ada. Tetapi dia lihat mutiara di dasar laut. Mutiara yang sangat berharga. Mutiara yang dia dapat, dia boleh jual dan menjadikan sumber pendapatan. Lebih daripada apa nelayan dapat mungkin. Tapi pandangan yang keempat adalah pandangan yang lebih orang tertinggi tahap dia. Memerlukan kepakaran, memerlukan ilmu, memerlukan pengiktirafan. Ini adalah pandangan, contohnya pandangan seorang jurutera petroleum. Bila jurutera petroleum mendapat satu tugasan untuk mengenal pasti kawasan di mana ada emas hitam ataupun petroleum, dia bukan sahaja melihat permukaan laut, tetapi dia melihat di bawah dasar laut tersebut, di manakah
lokasinya terdapat emas hitam ataupun petroleum tersebut. Jadi kita dapat tengok ke sini, setiap walaupun perkara yang sama, lautan, tetapi pandangan orang biasa dia nampak lain. Pandangan nelayan dia dapat lain. Pandangan pencari mutiara dia dapat lain. Dan pandangan jurutera petroleum dia dapat lain. Okey, kita tengok lagi tentang laut ni. Contohnya, di sebuah kawasan nelayan mungkin, ada seorang anak nelayan ni. Dia pernah mengalami peristiwa pahit. Mungkin beberapa tahun sebelum tu, bapanya pergi ke laut untuk mencari rezeki, tiba-tiba terkorban di laut. So dia nampak laut tu sebagai apa? Laut jahat, kata kan? Laut jahat. Sebab apa? Mengambil nyawa bapa dia. So dia nampak laut tu jahat. Kan? Tetapi ada seorang ni mungkin dia nampak laut tu adalah baik sebab laut tu adalah yang memberi rezeki kepada dia. Okey, itu tentang dari segi kita bagi perumpamaan tentang bagaimana pandangan seseorang itu berbeza. So untuk lebih lanjutkan lagi, okey, mungkin saya share tentang kita ambil satu kuih bahulu. Kuih bahulu ni sejenis kuih tradisional kan. So mungkin juga boleh dilihat dari segi empat sudut pandangan. Pertama, pandangan orang biasa-biasa. Kalau kita tengok bahulu ni bagi orang biasa-biasa dia nampak sup tu, okey, bahulu ni bulat, 4 segi, bentuk ikan dan sebagainya. Okey, dia nampak macam tu saja, kan? Oh, sedap. Tapi pandangan seorang chef lain. Oh, dia tengok bahulu ni memang bahulu tapi dia ni terlebih bakar, yang ni kurang bakar, yang ni tekstur dia tidak berapa bagus dan sebagainya, dan mungkin resepinya boleh tambah baik. Itu pandangan seorang chef yang dari segi yang ada ilmu tentang membuat makanan. Tetapi pandangan satu lagi, ada seorang ni bila kita tunjuk bahulu, dia turun ambil makan. Dah makan, dia cakap, ni bahulu siapa punya? Itu maksudnya dari segi pandangan nafsu. Pandangan nafsu maksudnya dia buat dulu, dia ambil tindakan dulu tapi dia tak berfikir. Itu maksudnya dari segi pandangan nafsu. Dia ambil je bahulu tu, dia rembat je tak tahu siapa punya. Dan akhir sekali, yang keempat ni, ini mungkin pandangan yang kata sedikit berbeza. Bila ada seseorang ni, dia tengok bahulu kuih tu, tiba-tiba dia mengalirkan air mata. Dia sedih. Kenapa dia sedih? Sebab dia kata masa dia tengok bahulu ni, dia teringat dengan peristiwa di kampung. Dia teringat mak dia dulu. Mak dia lah yang menyara kehidupan mereka sekeluarga dengan menjual bahulu. Dengan hasil jualan bahulu ni lah dia dapat melanjutkan pelajaran, suruhnya dia bekerja dan sekarang dia menjadi seorang usahawan yang berjaya. So dia setiap kali dia tengok bahulu tu, dia bukan nampak bahulu saja tetapi nampak bagaimana kehidupan lampau dia. Ini dilihat dari dia, maksudnya orang yang keempat ni dia melihat dari sudut mata hati dia, di sudut yang lebih dalam. Maksudnya apa yang tersirat di sebalik objek tersebut, bukannya yang tersurat semata-mata. Kalau yang pertama tadi dia tengok bahulu tu tersurat saja apa yang nampak depan mata. Yang kedua pun sama, yang ketiga tu memang gelojoh. Tapi yang keempat dia nampak di sebaliknya yang tersurat di sebalik objek tersebut. Jadi sebagai kesimpulannya dari segi pandangan manusia ni, pandangan kita seringkali berdasarkan apa pengetahuan kita, apa background kita, apa pengalaman kita. Jadi mungkin kita lihat sesuatu tu dari sudut pandangan orang biasa. Sebab apa? Sebab kita tidak ada knowledge, tidak ada pengetahuan, tak ada pengalaman tentang sesuatu tu. Tetapi mungkin ada masanya kita dapat melihat sesuatu dari sudut ilmu, dari sudut analytical, dari sudut kajian. Sebab apa? Kita pakar dalam bidang tu. Ataupun kita ada ilmu, kita ada pengetahuan dalam sesuatu perkara. Jadi mungkin kita boleh bagi pandangan. Sebab apa? Kita ada ilmu dalam bidang tu. Tetapi yang ketiga ni sudut pandangan nafsu. Maksudnya kalau benda-benda yang negatif lah. Ya, so ini boleh kita cuba elakkan. Cukuplah COVID-19 tu positif, tetapi yang ni kita kena negatif. COVID-19 tu positif kan, kita tak nak. Itu tak apa. Yang positif tak nak, tak apa. Tapi yang lain kita nak positif. Tapi kalau dari segi pandangan negatif tu kita tak nak. Melihat sesuatu tu negatif. Bila ada orang buat apa-apa je kita terus negatif, terus tak nak, terus reject. Itu tak sesuai. Tetapi yang paling bagus sekali kalau kita tengok dengan pandangan hati. Maksudnya pandangan yang tulus. Kita lihat sesuatu tu, kita relatekan dengan kebesaran Allah, kita relatekan dengan tentang masyarakat, tentang bagaimana kalau kita dah akrab ni, kita lihat sesuatu tu dengan niat kita nak menolong, kan?
bukannya ada kepentingan peribadi yang negatif. Jadi saya ingat itu saja perkongsian saya dalam rangkuman perkongsian bukan sebenar ni. Ini perkongsian untuk testing saja. Okay. Saya serahkan kembali kepada Cik Ros lah untuk menamatkan sesi ni. Ini cuma sesi uji cuba saja. Terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih. Terima kasih Cik Fendi selaku Setiausaha Agong Majlis Zakat Kebangsaan. Okey, seperti yang saya dah maklumkan tadi, ini adalah cubaan, bukan yang sesi secara rasmi. Just untuk sesi uji cuba macam mana how it's all the system it work. So jika ada yang menonton ni, boleh komen dari segi suara, dari segi gambar, dari segi audio dia dan sebagainya. Okay. Sebab lepas ni kita akan adakan program yang libatkan ahli-ahli akrab, kita jemput menjadi panel kat sini. Mungkin kita kongsi, tak lama lah, kongsi 5 minit, kongsi 10 minit. Kan kita bukan pakar sangat dalam bidang-bidang psikologi kaunseling, tetapi kita ada ilmu sedikit untuk kita membimbing. Kan? Membimbing ni dalam kalau istilah lain dipanggil macam apa dia? Bukanlah kita apa ni? Menyampai, berkongsi sesuatu yang baik, kan? Tidak ada masalah untuk kita berkongsi sesuatu yang baik, kan? So kita minta itulah, mungkin kita akan biarkan kat sini video ni. Sesiapa yang ada pandangan boleh komen tentang video cubaan kita ni. Dan okey, Ros silakan. Mungkin kita dah kena keluar. Okey. Sampai kita berjumpa lagi. Selamat berpuasa semua. Okey, terima kasih semua. Okay.